Bahagian pertama dalam tutorial kami adalah artikulasi. Mesti anda dalam kalangan anda fikirkan, apa itu artikulasi? Artikulasi merupakan teknik lakonan yang bertujuan untuk penyampaian dan ekspresi dialog yang jelas. Dalam bahasa industri, ini bermaksud untuk melontarkan suara anda supaya jelas didengari oleh penonton. Teknik ini mengoperasikan bahagian bibir, gigi, lidah, rahang, dan langit untuk mengubah nada dan kualiti suara yang bersesuaian dengan watak. Namun, tanpa persediaan dan latihan suara yang sesuai, aplikasi artikulasi amat sukar terutamanya kepada yang tidak biasa. Oleh itu, rakan-rakan saya telah menyediakan beberapa latihan yang dapat membantu anda dalam persediaan tersebut. Latihan yang pertama adalah latihan teknik pernafasan. Teknik pernafasan yang betul adalah melalui diafragma. Latihan ini membantu mengawal pernafasan, memberi sokongan kepada suara dan memperjelaskan percakapan. Berdiri secara tegak. Ketika melakukan latihan ini, terdapat dua jenis latihan pernafasan, iaitu the hum. Tarik nafas dengan perlahan dan rasakan udara memenuhi diafragma. Kemudian secara perlahan hum sambil menghembus nafas. Yang kedua adalah the ha. Berdiri dan letakkan tangan di abdomen. Tarik nafas dengan perlahan sehingga udara memenuhi diafragma anda. Sebut ha apabila menghembuskan nafas. Hum. Ha. Ha. Okay, let's move on to the next section, iaitu senaman rahang. Senaman rahang merupakan senaman asas bagi dalam persediaan aktiviti yang berkaitan dengan artikulasi seperti nyanyian, persyarahan dan juga lakonan. Senaman rahang penting bagi melegakan bahagian rahang agar rahang kita menjadi fleksibel untuk memudahkan wajah kita berekspresi serta melancarkan intonasi kita apabila berbicara. So, terdapat dua cara. Cara pertama ialah membuka mulut dengan luas sambil menjalurkan lidah ke atas sambil mencapai hidung dan menahannya selama 10 saat. Yang kedua juga melibatkan kita orang membuka mulut dengan luas sambil menjalurkan lidah ini kali ke bawah selama 10 saat mencapai dagu. Baiklah, latihan artikulasi yang terakhir ialah pembelit lidah. Pembelit lidah ialah beberapa frasa atau ayat yang memiliki ataupun menggunakan perkataan yang sama dan bunyi yang hampir mirip sehingga menyukarkan kita untuk menyebut secara laju dan tepat. Untuk melakukan latihan ini, lidah memerlukan lenturan yang baik agar dapat menyebut perkataan tersebut secara laju, jelas dan tepat. Latihan ini sangat penting bagi seseorang pelakon kerana ia dapat menguji fokus seseorang pelakon. Selain itu,
Latihan ini juga dapat menambah baik setiap sebutan dan artikulasi setiap pelakon. A skunk sat on a stump and stunk the stump. But the stump stunk the skunk stunk. So my tongue twister will be, I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late. Okay, let's try that. One more time. I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late. Faster. I have got a date at 7:45. I'll see you at the gate, so don't be late. Gerakan besar dan kecil ini merupakan intro dalam pergerakan badan. Pergerakan besar dan kecil dipengaruhi oleh watak seseorang pelakon. Sebagai contoh, pergerakan kecil. Jika pelakon tersebut merupakan orang dewasa dan diberikan watak sebagai budak kecil, maka pelakon tersebut haruslah menggunakan pergerakan kecil. Saya nak main dengan Mira petang ni kat taman. Boleh tak? Alamak, boleh lah. Sekali-sekala je. Boleh ya, Mak? Boleh lah, Mak. Saya janji. Saya takkan nakal. Saya balik sebelum waktu maghrib, Mak. Betul, Mak. Sumpah. Macam mana aku nak kembalikan cinta kau kalau perangai kau macam ni? Aku suka kat kawan-kawan lah. Lepas tu sekarang ni kita nak buat apa? Sekarang ni aku ada jawapannya. Hi guys, I'm Jagdish. Hoping you are doing fine. Today I would like to teach you about 3 things: happiness, sad, and disappointed. Happiness is sad, is disappointed. Kadang-kadang, sesetengah pergerakan diinspirasikan dari perwatakan yang dibawa oleh pelakon. Contohnya, sekiranya seseorang itu membawa watak orang kaya, maka dia haruslah bergaya seperti orang kaya. Postur badan pelakon tersebut mungkin agak tegak, terutamanya ketika dia berjalan untuk melambangkan keyakinan pada dirinya. Kerana orang kaya selalunya mempunyai duit yang agak banyak. Manakala jika dibandingkan dengan pewatakan orang miskin, selalunya mereka akan berjalan sedikit bongkok dan sering berjalan terjongkok-jongkok, disebabkan mereka kepenatan hasil dari usaha mereka mencari sumber pendapatan. Baiklah, untuk teknik postur badan dan pergerakan badan apabila menunjukkan perwatakan seperti pemalu ataupun gedik. Jadi untuk pergerakan dan postur badan apabila menunjukkan perwatakan tersebut, ianya adalah memerlukan perwatakan yang sangat-sangat menunjukkan bahawa watak tersebut mempunyai perwatakan gedik dan sangat pemalu, yang memerlukan pergerakan yang kurang besar tetapi menunjukkan bahawa watak tersebut membawa perwatakan itu supaya apa yang dilakukan itu adalah tersampai kepada penonton yang lain. Motif pergerakan badan. Dalam teater atau drama, kita mempunyai motif dalam penggunaan pergerakan badan. Sebagai contoh, sekiranya kamu mahu menyampaikan emosi atau tension yang lebih kuat, pelakon-pelakon haruslah bergerak ke hadapan supaya menyampaikan tension dan emosi yang kuat. Sekiranya kamu haruslah menyampaikan emosi atau tension yang lebih lemah, pelakon-pelakon akan bergerak ke belakang. Label juga merupakan salah satu daripada postur badan. Wujudnya label ini bertujuan untuk meluaskan permainan pelakon di atas pentas. Label ini bertujuan untuk membuktikan bahawa setiap pelakon yang berada di atas pentas masih dalam keadaan sedar dan boleh berinteraksi antara satu sama lain. Ia juga bertujuan untuk mencantikkan lagi pementasan kerana wujudnya label ini. Label yang dimaksudkan adalah rendah, sederhana, dan tinggi. Sebagai contoh, ada sesetengah situasi memerlukan pelakon untuk memainkan beberapa label. Contohnya, jika pelakon pertama dalam keadaan berdiri,
Kemudian pelakon kedua haruslah dalam keadaan duduk dan pelakon ketiga haruslah dalam keadaan bermain sesuatu di lantai. Itulah yang dimaksudkan dengan level postur badan. Persediaan seorang pelakon yang pertama ialah baca dan fahami jalan cerita. Apabila terpilih untuk memegang sesuatu watak dan diberi skrip, pelakon harus memahami teks tersebut dari mulai pembacaan skrip sehinggalah ke pengakhirannya. Perkara utama yang perlu dilakukan adalah mengadaptasikan teks tersebut. Sebagai seorang pelakon, anda harus sentiasa membuat persediaan awal dari segi mental dan fizikal. Seorang pelakon semestinya akan menerima kritikan-kritikan dari pelbagai pihak. Oleh itu, kuatkan minda anda agar anda tidak mudah putus asa selepas menerima kritikan-kritikan tersebut. Seterusnya, membuat persediaan awal dari segi fizikal akan membolehkan persembahan anda menjadi lebih lancar dan sempurna. Dalam pelakonan, teknik blocking sangat penting kepada seseorang pelakon. Untuk memahami teknik blocking ini, kita boleh menonton banyak video persembahan dan teater. Dalam video yang kita tengok, kita boleh belajar gaya lakonan pelakon tersebut. Contohnya, cara tindak balas pelakon dengan partnernya, ekspresi pelakon serta gerak-geri pelakon tersebut dalam persembahan. Oleh itu, semakin banyak kita tengok video, semakin banyak ilmu kita dapati. Hari ni aku ada sesi penggambaran lakonan. Aku kena pergi sekarang ni. Aku buang masa nanti. Aku nak pergi sekarang ni. Penampilan diri penting ni untuk kita berlakon. Kita kena kemas, jaga image kita. Selamat pagi. Saya baru sampai ni. Korang apa khabar? Sertai bengkel lakonan adalah salah satu cara untuk persediaan seorang pelakon. Sertai bengkel pelakon dapat membantu seorang pelakon untuk cari dan cuba cara dan teknik yang berbeza dalam pelakonan dan juga melatih pelakonan sendiri. Selain itu, kita juga dapat belajar daripada pelakon lain yang juga menyertai bengkel pelakonan tersebut. Dengan ini, menyertai bengkel lakonan tidak kiralah online atau fizikal adalah bermanfaat kepada kita untuk persediaan sebagai pelakon. Kita juga boleh memasuki sebarang uji bakat yang berkaitan dengan lakonan sebagai persediaan menjadi seorang pelakon. Dengan memasuki uji bakat, kita akan mengetahui apakah kekuatan dan kelemahan dalam lakonan kita. Kita akan mendapat pandangan daripada juri-juri uji bakat atau orang-orang yang telah lama berkecimpung dalam industri lakonan tentang apakah yang perlu kita perbaiki dalam lakonan kita. Ingat ya, semakin banyak anda menyertai uji bakat, semakin bersedia anda dalam menjadi seorang pelakon yang baik. Sekian dari kumpulan projek khas dan terima kasih. Bye. Sekian daripada kumpulan projek khas dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mr. Q. Terima kasih. Thanks everyone.